Jadi tuan-tuan, kita masuk kepada perbincangan kita pada malam ini. Keadaan seseorang itu ketika di mizan kelak. Mizan ini, kata ulama, seperti timbang di atas dunia. Ya, ini ada satu bahagian tengahnya, kemudian ada penimbang sebelah kanan dan penimbang sebelah kiri. Yang mana mizan ini akan dibuat oleh malaikat Jibril, akan dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mathila lah ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik dan hidayahnya maka Allah Taala pada kehendaknya meletakkan kita pada hari ini, pada malam ini di antara maghrib dan isyak di dalam majlis kebaikan. Maka perlu kita bersyukur kepada Allah Taala atas kurniaan ini. Kerana kemampuan seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan lahir dari
diri kita sendiri, tidak lahir daripada diri kita sendiri. Kemampuan tadi kita boleh segera datang ke masjid, dapat menunaikan solat berjemaah, dapat takbir yang pertama bersama imam, itu bukan sesuatu yang lahir daripada diri kita. Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pada malam ini duduk di kerusi ini menyampaikan peringatan, memberi tahu, menceritakan tentang agama, dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah duduk mendengar di dalam majlis pada malam ini, itu bukan lahir daripada diri kita, tidak. Itu kerana Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kemampuan untuk melakukan ketaatan kepadanya, maka pada malam ini berlakulah seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpahan kurnianya ini, maka kita pada waktu ini berada di dalam majlis kebaikan. Seperti mana yang telah diterangkan, yang telah diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan maksud bagi perkataan la haula wala quwwata illa billah. Apa maksud dia tuan-tuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula am ma'siyatillah illa billah wala quwwata li ta'atillah illa bi'aunillah. Maaf, saya ulang sekali lagi. La haula am ma'siyatillah illa bi'ismatillah wala quwwata li ta'atillah illa bi'aunillah. Maksud bagi perkataan la haula wala quwwata illa billah tu apa dia tuan-tuan? Maksud dia, tiada daya untuk seseorang itu menjauhkan dirinya, menjaga dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah kecuali dengan penjagaan Allah. Wala quwwata, dan tiada kekuatan seseorang itu untuk melakukan taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fahamlah kita daripada maksud ini bahawa perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya. Atas kurniaannya. Boleh jadi hari ini Allah Ta'ala menempatkan kita berada di dalam majlis kebaikan, dan boleh jadi esok Allah Ta'ala tidak meletakkan kita berada dalam majlis kebaikan pada waktu sebegini. Maka pada pemberian Allah Ta'ala ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tu apa tuan-tuan? Syukur ni ada dua. Syukur ni ada dua. Yang pertama, syukur yang wajib. Makna kata syukur ni semua orang wajib buat. Dan yang kedua, syukur yang sunat. Syukur yang sunat ni makna kata buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Syukur yang sunat, kita pergi kepada syukur yang sunat dulu. Syukur yang sunat apa tuan-tuan? Syukur yang sunat yang ini apabila kita mendapat satu-satu nikmat, maka lidah kita menuturkan Alhamdulillah. Itu syukur yang sunat. Adapun syukur yang wajib, yang ini tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada perkara-perkara kemaksiatan. Itu wajib. Syukur yang ini wajib. Tidak boleh seseorang itu meninggalkan syukur yang wajib. Yakni dia menggunakan nikmat dia ke arah kemaksiatan. Ini tidak boleh. Ini dia tidak melakukan syukur yang wajib. Kita ulang balik. Syukur yang wajib tadi apa? Syukur yang wajib ialah menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada arah ketaatan. Ke arah ketaatan kepadanya. Yakni dengan tidak menggunakan nikmat ke arah kemaksiatan. Adapun syukur yang kita selalu lafazkan daripada lidah kita, itu namanya syukur yang sunat. Makna menyebut syukur yang sunat boleh kita buat. Adapun jangan kita lupa untuk melakukan syukur yang wajib. Yakni menggunakan nikmat kita untuk melakukan ketaatan dan tidak ke arah kemaksiatan. Baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membahaskan tentang nikmat syurga. Adapun sebelum kita memulakan perbahasan yang lebih lanjut, saya memperingatkan diri saya dan diri tuan-tuan untuk kita meletakkan niat kita pada malam ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata guru saya,
meniatkan perkara melakukan amalan-amalan ketaatan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukanlah berkaitan kita nak solat, kita memang dalam solat kita ada niat. Yang niat dia, lafaz dia, kebiasaannya pada hujung tu disebut lillahi ta'ala. Dan pada amalan-amalan yang lain, contoh tuan-tuan duduk pada malam ni, tuan-tuan baca, duduk dalam masjid, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, saja aku beriktikaf kerana Allah Ta'ala. Bahkan perbuatan-perbuatan kita, ketaatan-ketaatan kita yang lain pun, yang bukanlah dalam bentuk beribadah seperti ini, perlu juga diniatkan taat, diniatkan lillahi ta'ala. Contohnya seorang ayah ataupun seorang ibu. Kita bincang tentang ayah lah. Seorang ayah dia keluar di pagi hari dengan tujuan nak cari nafkah untuk isteri dia, dan untuk cari nafkah kepada anaknya. Kalaulah seseorang ayah tu dia keluar dengan tujuan dia nak cari rezeki, ini belum cukup lagi. Perlulah dia mencari rezeki kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, barulah perbuatan ayah ni tadi, dia keluar daripada rumah, dia mencari rezeki yang halal, diganjari pahala oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kita duduk dalam masjid ni, kita mendengar kuliah maghrib, maka kita meletakkan dalam hati kita, lillahi ta'ala, aku duduk ni kerana Allah Ta'ala. Barulah duduk kita ini diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada satu keadaan yang lebih teruk lagi, yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana tuan-tuan? Seseorang itu dia beramal dengan amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Dia beramal dengan amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Ada orang dia melakukan riak. Ada satu dosa nama dia riak. Yang ni dia melakukan amalan-amalan kebaikan dengan tujuan dipuji oleh manusia. Agar dia ni dipuji-puji oleh manusia. Orang ini, dia sangkakan dia keluar daripada pintu masjid ni, dia membawa pahala. Yang ni tadi dia duduk dengar ustaz kuliah ni apa semua, dia sangka dia keluar daripada masjid ni dia bawa pahala. Rupanya dosa riak tadi tu menyebabkan sebenarnya dia keluar daripada masjid ni dia bawa dosa. Maka perlu kita luruskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul satu persoalan tuan-tuan. Dalam hati dia nak, aku nak pergi masjid ni, tapi kalau aku pergi masjid kan orang ingat aku alim pula, orang ingat aku ni warak pula. Macam mana? Jadi Tuan Haji ni pun dah timbul perkara ni dalam hati dia. Jadi hari ni aku tak pergi masjid lah. Ini juga satu langkah yang salah. Apabila timbul perkara seperti ini dalam hati kita, maka kita singkirkan dia dan kita tetap melakukan amalan yang kita nak buat. Jangan kita tinggalkan amalan tadi sebab kita takut. Jadi riak pula jadi ni. Kalau aku datang kan, kau orang USJ 9 ni ingat aku orang kuat ibadah. Jangan kita tinggalkan perkara ni sebab kita takutkan dosa riak tadi. Tapi kita singkirkan perasaan riak tu daripada hati kita dan kita tetap melakukan amalan tersebut. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita masuk kepada perbincangan kita pada malam ini. Keadaan seseorang itu ketika di mizan kelak. Mizan ini kata ulama seperti timbang di atas dunia. Yang ini ada satu bahagian tengahnya, kemudian ada penimbang sebelah kanan dan penimbang sebelah kiri. Yang mana mizan ini akan dibuat oleh malaikat Jibril, akan dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi tuan-tuan, keadaan dekat mizan ni bagi manusia ini, bagi makhluk ini, bermanusia dan jin, ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan ketika di mizan kelak. Keadaan yang pertama, seseorang itu ketika ditimbang amalannya, dia mendapati amalan ketaatan dia lagi berat daripada amalan kemaksiatan dia. Amalan kebaikan dia jatuh ke bawah, yang ni lebih berat,
dan amalan keburukan dia naik ke atas, yakni lebih ringan. Maka orang ini dia terselamat. Yakni dia orang seperti orang yang timbangan mizan dia seperti ini, orang ini masuk syurga. Orang ini terselamat. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, apabila ditimbang amalan dia, amalan kebaikan dia dan amalan keburukan dia sama berat. Orang ini juga terselamat. Yakni orang ini juga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah golongan pertama tadi masuk syurga, golongan yang kedua ini dia berada di pagar syurga. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, ditimbang amalan dia, amalan keburukan dia jatuh ke bawah. Dan amalan ketaatan dia, amalan kebaikan dia naik ke atas. Yakni amalan keburukan dia, amalan kejahatan dia, kemaksiatan dia lebih berat daripada amalan kebaikan dia. Maka orang ini berada pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Allah Ta'ala berkehendak keampunan atas orang ini, maka orang ini masuk ke dalam syurga. Dan seandainya Allah Ta'ala berkehendak diazab orang ini, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan diazab pada kadar dosa dia, kemudian dimasukkan juga ke dalam syurga. Tiga golongan pertama yang kita sebut ini semua orang yang beriman. Orang yang mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga golongan ni orang beriman. Macam mana pun keadaan orang beriman itu, dia masuk syurga. Yakni orang yang berat amalan kebaikan dia masuk syurga. Orang yang sama berat amalan kebaikan dan keburukan dia masuk syurga. Dan orang yang berat amalan keburukan dia, sedang dia ini mati dalam keadaan beriman, orang ini juga masuk ke dalam syurga. Akan tetapi dia berada pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kehendak keampunan, dia masuk syurga. Allah Taala kehendak dia ini diazabkan, maka orang ini akan diazab di dalam api neraka pada kadar dosa yang dia lakukan. Kemudian dia ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar daripada api neraka orang yang menuturkan, yang menyebut la ilaha illallah wa fi qalbihi, sedang di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada iman. Maknanya orang yang mati dalam keadaan beriman, kalaulah dia masuk ke dalam api neraka, dia akan dikeluarkan dan masuk juga ke dalam syurga. Ini yang diterangkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana ada sebahagian golongan di luar sana dia bersalahan dengan apa yang kita sebut, apa yang ulama ahli sunnah wal jamaah sebut, yang mana ada sebahagian orang dia berfahaman orang yang melakukan dosa besar, ini dia telah keluar daripada agama Islam. Kita ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mengajarkan seperti itu. Ya, ini orang yang melakukan dosa besar akan tetapi dia beriman. Dan kelak seandainya dia tidak sempat mati, dia tak sempat bertaubat, dia bawa dosa tu ke hari kiamat, ketika ditimbang dosa dia lebih berat. Tapi dia beriman, dalam hati dia masih ada iman, maka orang ini dia tetap juga akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai tiga golongan kita dah bincangkan. Golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga. Kita masuk kepada golongan yang keempat. Golongan yang keempat ialah orang ini ditimbang amalannya dan dia mendapati timbangan amalan kebaikan dia kosong. Dan amalan keburukan dia, amalan kejahatan, kemaksiatan dia jatuh ke bawah, yang ini lebih berat.
Bukan lebih berat lah sebab amalan kebaikan dia kosong. Tak ada amalan kebaikan dia. Orang ini ialah orang yang mati sedang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, tuan-tuan, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahir atas dunia dia melakukan kebaikan, bahkan lebih banyak daripada kita. Dia buat kebaikan, dia buat kebajikan, dia buat charity, bahkan lebih hebat daripada kita. Akan tetapi amalan kebaikan dia itu adakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi, tak diterima. Allah Taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah." Barang siapa yang melakukan amal soleh, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, Allah Ta'ala tak terus sebut mereka ni lah golongan yang masuk dalam syurga. Tak. Allah Ta'ala letak dulu, Allah Ta'ala beritahu dulu syarat dia. Semata-mata melakukan amal soleh, belum lagi masuk syurga. Allah Ta'ala letak, barang siapa yang melakukan amal soleh daripada lelaki ataupun perempuan dan dia beriman, maka mereka inilah yang masuk ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala meletakkan syarat di sini. Melakukan amal soleh itu, syarat untuk diterima amal soleh itu, dia kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang kafir, dia mendapati pada hari kiamat kelak tiada daripada amalan kebaikan yang dia bawa. Tak ada, kosong. Yang dia bawa hanyalah amalan-amalan kejahatan, keburukan, amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu dia boleh mati dalam keadaan tidak beriman sekiranya yang pertama, sama ada dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala dah beritahu. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak mengampunkannya. Dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang lain sekiranya dia kendaki. Adapun dosa syirik, dia mati dalam keadaan melakukan syirik, dia menyembah selain Allah, maka orang ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu juga boleh mati dalam keadaan tidak beriman, yakni dengan dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan dia ke dalam dosa kufur. Perkara-perkara yang menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Yang mana kata ulama, kekufuran ini boleh berlaku dengan 3 perkara. 3 cara dia. Mana kufur ni ada 3 jenis. Jenis yang pertama, dia kufur iktiqad dia. Akidah dia kufur. Akidah dia bersalahan dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, dia kufur dengan perbuatan dia. Apa yang dia lakukan? Kufur. Dia kufur dengan perbuatan dia. Boleh jadi dia menyembah berhala. Ini kufur, perbuatan dia tu kufur. Ataupun dia menghina Al-Quran, memijak Al-Quran. Diceritakan oleh guru saya dahulunya, ada satu tempat ni di belah negara Arab sana, dia tempat cetakan Al-Quran. Bila kilang cetakan Al-Quran ni, banyaklah Al-Quran kilang kan. Banyaklah Quran yang dicetak. Lalu wallahu alam, barangkali pekerja-pekerjanya jahil atau bagaimana, Quran ni dah banyak ni. Jadi nak letak Quran tu dekat atas, mereka buat Quran-Quran yang lain ni dalam bentuk tangga. Dalam bentuk tangga. Jadi bila nak letak Quran yang lain ni, yang dah siap cetak ni, nak letak bahagian atas, dijadikan Al-Quran tadi ni sebagai tangga. Maka orang ini wallahu alam,
Sekiranya dia tidak belajar, dia telah jatuh juga dalam dosa. Yang ni kalau dia jahil pun ini bukan alasan. Mana tak boleh. Perkara ni adalah daripada kadar yang wajib seseorang itu mempelajari daripada ilmu agama. Walaupun dia profession apa sekalipun. Walaupun dia kerja apa sekalipun, ada daripada kadar ilmu agama ni yang semua orang Islam ni kena belajar. Iaitu nama dia ilmu fardu ain. Kena belajar ilmu fardu ain. Seandainya daripada bahagian ilmu fardu ain ni, seseorang itu terjatuh di dalam dosa kerana melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu fardu ain ni, maknanya kejahilan dia bukan alasan. Kejahilan dia bukan alasan. Sebab wajib seseorang itu mempelajari perkara ni. Maknanya dia dah meninggalkan perkara ni. Dia dah meninggalkan perkara yang wajib, yang ni mempelajari perkara ini. Kemudian dia melakukan perkara yang dalam perkara wajib yang dia perlu belajar tu. Maka kejahilan dia dalam perkara ini, itu bukan satu bukan satu alasan untuk dia berlepas daripada dosa ni. Tak boleh dia kata, saya tak tahu perkara ni. Tak boleh. Sebab dia ni, asal dia, mula-mula dia wajib belajar perkara ini. Itu perkara ilmu fardu ain. Dan kufur yang ketiga adalah dia kufur dengan perkataan dia, percakapan dia. Ada daripada perkara-perkara yang satu umat Islam ni dia tak boleh sebut. Ada perkara-perkara yang kita tak boleh sebut. Jadi macam mana kita nak tahu perkara ni? Kalau seandainya perkara ni kita tak tahu, barangkali kita belum menyelesaikan ilmu fardu ain atas diri kita. Kita pergi cari guru-guru ke, kita belajar daripada apa perkara yang boleh menyebabkan kita terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi tuan-tuan, ending bagi tiga golongan yang pertama tadi, dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, di dalam syurga ini, kata ulama, penduduk mereka berupa seperti ayah mereka, Nabi Adam alaihissalam. Keadaan jisim ahli syurga itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Yakni tinggi dia 60 hasta. Tinggi dia 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Tinggi 60 hasta ni tuan-tuan boleh kira. Hasta tu ialah lebih kurang sini ke sini. 1 hasta. Dan kebiasaan umat kita ni, kebiasaan kita ni adalah 4 hasta tangan sendiri. 4 hasta tangan sendiri. Makna katanya, kalau kita ni disusun 10 orang ke atas pun, belum menyamai ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Sebab ketinggian Nabi Adam alaihissalam ialah 60 hasta. Dan lebarnya adalah 7 hasta. Lebar dia 7 hasta. Dan Allah Ta'ala jadikan bagi ahli syurga ini umurnya 33 tahun. Umurnya 33 tahun. Yang ini umur Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu 33 tahun. Kata ulama, kenapa Allah Ta'ala jadikan umur ahli syurga ni 33 tahun? Kerana tubuh badan yang berumur 33 tahun ini sudah mampu mengecapi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Di dalam syurga ada berbagai nikmat yang kita akan bincangkan setelah ini. Maka pada umur 33 tahun ini, kata ulama, badan yang berumur 33 tahun ini mampu mengecapi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga. Jadi tuan-tuan, bercerita tentang syurga ini ada faedah-faedah dia. Bukanlah hari ni, malam ni saya cerita tentang syurga, tuan-tuan balik, syurga ni macam ni, macam ni, macam ni. Tak, ada faedah dia. Kata Al-Imam Al-Haddad, nafsu itu ada 3 tingkatan. Nafsu yang pertama namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini
Seandainya ia ada pada diri seseorang, dia ini banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, sedikit melakukan ketaatan. Maka bagi orang yang seperti ini, kita ceritakan kepada mereka perihal neraka, perihal ahli neraka. Agar apabila dia nak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cerita-cerita tentang neraka tadi memberhentikan dia daripada terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka ni tuan-tuan, azabnya sangat pedih. Allah Ta'ala bakar api neraka 1000 tahun sehingga menjadi kemerahan. Lalu dibakar lagi 1000 tahun sehingga menjadi warna putih. Dan dibakar lagi 1000 tahun sehingga menjadi warna hitam. Dan orang yang masuk dalam syurga, mereka akan hidup masuk dalam neraka, mereka akan hidup di dalam kegelapan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan jasad ahli neraka itu, gigi geraham mereka. Gigi geraham ni sebesar gunung Uhud. Itu gigi geraham, tuan-tuan. Bagaimana bahagian lain daripada anggota badan itu, betapa besarnya Allah Ta'ala ciptakan. Ini untuk apa, tuan-tuan? Untuk Allah Ta'ala berikan rasa kepada ahli neraka, inilah azabku yang pedih. Nabi SAW daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang paling senang hidupnya di dunia daripada ahli neraka dibawa pada hari kiamat, lalu dicelup ke dalam neraka, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, adakah engkau pernah melihat sebarang kesenangan? Adakah kenikmatan pernah muncul dalam hidup engkau? Orang itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Tuhanku. Orang ini hidup dia atas dunia penuh kenikmatan, penuh kesenangan. Akan tetapi Allah Ta'ala kehendak dia ni masuk ke dalam neraka. Apabila orang yang senang tadi atas dunia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditanyakan kepadanya, adakah pernah berlaku kesenangan dalam hidup engkau? Adakah pernah nikmat muncul dalam hidup engkau? Dia kata tak pernah. Kerana dahsyatnya neraka tadi menghilangkan segala ingatan dia tentang kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasai atas dunia. Kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, tingkatan yang seterusnya ialah nafsu mutalawwinah. Nafsu mutalawwinah ni, tuan-tuan, seandainya seseorang ini ada nafsu mutalawwinah, seharian hidupnya banyak melakukan ketaatan, tapi sedikit melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang yang seperti ini, kita ceritakan kepada mereka perihal syurga, tentang nikmat-nikmat syurga, tentang apa yang akan didapati oleh ahli syurga kelak. Maka apabila orang yang berada pada tingkatan nafsu mutarawwinah ini, dia nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cerita-cerita ini memotivasikan dia untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedikit demi sedikit dia rasa rugi untuk dia membazirkan penat lelah dia melakukan ibadah itu dengan dia nak melakukan sedikit daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia melazimi perkara ini sehinggalah dia masuk ke tingkatan nafsu yang seterusnya, iaitu nafsul mutmainnah. Yakni apabila seseorang berada pada tingkatan nafsul mutmainnah, ibadah yang dia lakukan itu menjadi kenikmatan bagi dirinya, menjadi kelazatan bagi dirinya. Dia tenggelam dalam ibadah yang dia lakukan. Ini, tuan-tuan, dahulunya ada para sahabat yang rumahnya terbakar sedang dia beribadah dalam rumah tersebut. Orang menjerit suruh dia keluar, dia tak keluar-keluar. Kemudian setelah dia selesai ibadah, dia keluar, orang tanya, kenapa engkau tak keluar ni? Rumah terbakar. Apa jawab dia? Syaghalatni nara jahannam min nari dunya. Aku telah disibukkan dengan api neraka jahannam daripada api dunia. Ada sahabat yang kakinya tertusuk anak panah.
Lalu sahabat yang lain memikirkan, bagaimana nak mencabut anak panah ni daripada kaki ni. Kemudian yang dipanah tadi dia kata, kalau nak cabut anak panah ni, tunggu kejap aku solat. Ketika aku solat, cabut anak panah ni. Lalu orang sahabat ni pun dia solat. Ketika dia solat tu, dicabut anak panah ini, sedang dia tidak merasakan pun anak panah itu dicabut daripada kakinya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi kelazatan bagi dirinya. Sambung bagi hadis tadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, kata Nabi, dibawakan pula seseorang yang paling susah hidupnya atas dunia, yang dia ini di hari akhirat daripada ahli syurga. Hidup atas dunia susah, dan dia ni pada hari akhirat dia ni daripada kalangan ahli syurga. Dan dimasukkan orang ini ke dalam syurga, lalu ditanyakan kepada beliau, wahai anak Adam, adakah engkau pernah melihat sebarang kesusahan? Adakah kesusahan pernah muncul dalam hidup engkau? Dia menjawab, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, tidak pernah kesusahan muncul dalam hidupku dan tidak pernah aku melihat sebarang kesusahan. Orang ni tadi, hakikat dia hidup atas dunia dengan kesusahan. Tapi setelah dia masuk syurga, nikmatnya syurga itu melupakan dia daripada segala kesusahan. Bukan sahaja dia kata dia ini tak pernah mengalami susah, bahkan dia kata dia tak pernah pun melihat kesusahan tersebut. Begitulah bagaimana tingginya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga. Daripada hadis yang lain, riwayat Tirmizi, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, syurga itu binaannya daripada apa? Lalu Rasulullah menjawab, syurga itu diperbuat daripada batu bata dari perak dan emas. Tanah liatnya dari minyak kasturi yang harum. Batu kerikilnya dari mutiara dan permata. Debu tanahnya dari za'faran. Barang siapa yang memasukinya, ia bersenang-senang di dalamnya dengan tidak merasa jemu. Hidup kekal di dalamnya, tidak mati. Pakaian-pakaian mereka cantik, tidak lusuh. Mereka sentiasa muda, tidak dimamah usia. Di dalam syurga tuan-tuan, syurga itu Allah Ta'ala jadikan cahayanya terang benderang. Yang mana Allah Ta'ala menjadikan mata ahli syurga mampu melihat 1000 tahun perjalanan seperti dia melihat tapak tangannya sendiri. Ini agar mata ahli syurga itu dikuatkan agar mampu menahan terangnya cahaya syurga. Maka 1000 tahun perjalanan itu mampu dilihat oleh mata ahli syurga seperti dia melihat tapak tangannya. Seperti mana kita melihat tapak tangan ni, begitulah Allah Ta'ala kuatkan, mampu melihat 1000 tahun perjalanan di dalam syurga. Dikuatkan mata ahli syurga. Di dalam syurga berlaku siang dan malam. Akan tetapi tidak difahami malam di dalam syurga seperti di atas dunia. Yang ini dengan berlaku kegelapan. Tak. Di dalam syurga, Allah Ta'ala, ahli syurga mengetahui siang ini malam dengan dihadirkan tanda-tandanya. Di dalam syurga tuan-tuan, ada banyak tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang sehinggakan mata ini terlagi-lagi untuk melihatnya. Mata ni bila melihat tu macam nak tengok lagi. Macam tuan-tuan tengok dalam YouTube lah, video Switzerland contohnya. Tengok kereta api lalu tepi lereng-lereng gunung, air terjun pula jatuh. Mata tu seronok melihatnya. Itu Allah Ta'ala jadikan dunia itu indahnya begini. Bagaimana pula Allah Ta'ala menjadikan syurga yang ia tempat yang mana orang beriman akan kekal di dalamnya. Di dalam syurga tuan-tuan ada Allah Ta'ala jadikan buah sebesar tempayan. Dan apabila terdetik di hati ahli syurga ingin memakan daripada buah tersebut, maka Allah Ta'ala jadikan pohon tersebut turun kepada ahli syurga. Dan ahli syurga memetik buah tersebut. Pohon ni tadi yang turun kepada ahli syurga kembali tegak
dan keluar daripadanya satu biji buah dalam keadaan sudah siap dimasak. Satu biji buah yang sama dalam keadaan sudah siap dimasak. Bukan seperti di atas dunia, bersusah payah atas dunia. Ini kita makan durian, tahun depan baru kita makan durian balik. Musim ni kita pergi ambil rambutan, tahun depan pula baru kita tunggu balik musim rambutan. Tapi atas dunia tak ada perkara, atas syurga tak ada perkara-perkara yang menyusahkan. Buah tu Allah Ta'ala keluarkan dalam keadaan sudah siap dimasak. Di dalam syurga tuan-tuan, ada satu pohon yang apabila dia bergerak, keluar suara yang merdu, bunyi yang menyedapkan. Ada pohon nama dia Tuba, yang mana daripada pohon ini keluar daripadanya pakaian-pakaian ahli syurga, yang mana dikhabarkan pakaian ahli syurga itu diperbuat daripada sutera. Tidak putus keluar daripada pohon ni pakaian-pakaian ahli syurga. Di dalam syurga tuan-tuan, ada sungai-sungai yang mengalir. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad, yang mafhumnya sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci dan bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan dari Tuhan mereka. Dalam syurga tuan-tuan, ada sungai yang mengalir. Baik, kita berhenti dulu untuk azan isya. Jadi tuan-tuan, di dalam syurga ada sungai yang mengalir, yang mana apabila ahli syurga nak meminum daripada sungai-sungai ini, Allah Ta'ala sediakan bekas-bekas yang dicipta daripada emas dan perak, yang mana ahli syurga minum daripada bekas-bekas minuman ini. Ahli syurga minum daripada sungai ini yang Allah Ta'ala jadikan dalam syurga ni, bukan sebab ahli syurga haus, tak. Haus itu satu perkara yang menyusahkan, dan di dalam syurga tidak ada perkara-perkara yang menyusahkan, tak ada. Jadi ahli syurga minum daripada sungai-sungai yang Allah Ta'ala ciptakan, sungai madu, sungai susu, sungai arak ni. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan sungai-sungai ini dalam syurga? Dan kenapa ahli syurga minum daripada sungai ini? Semata-mata untuk berlazat-lazat dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sebab haus. Kerana haus telah dihilangkan daripada ahli syurga tatkala mereka minum daripada kolam nabi-nabi mereka. Haud. Sebelum masuk syurga, mereka akan berhenti di satu tempat, yakni mereka akan minum daripada kolam nabi-nabi mereka. Setiap umat minum daripada kolam nabi mereka, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minum daripada kolam nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menjadikan sebesar-besar kolam ialah kolam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbanding kolam nabi-nabi yang lain. Dan kata para ulama, bekas-bekasnya seperti bilangan bintang-bintang di langit, dan minumannya lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada wangian kasturi. Dikhabarkan bahawa ahli syurga itu terdiri daripada 120 saf. 120 saf ahli syurga itu. 80 daripadanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita dilahirkan di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah kita sentiasa melakukan amal soleh, agar dengan amal soleh ini Allah Ta'ala meredai kita dan memberikan rahmatnya kepada kita dan memasukkan syurga kita kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga tuan-tuan, ada burung yang terbang. Burung terbang dalam syurga. Lalu terdetik pada hati ahli syurga untuk memakan burung ini. Lalu Allah Ta'ala jadikan burung tersebut turun kepada ahli syurga dalam keadaan sudah siap dipanggang.
Burung tersebut turun kepada ahli syurga dalam keadaan sudah siap dipanggang. Lalu ahli syurga makan burung ini. Dia makan, tinggal tulang. Tulang ini Allah Ta'ala cantumkan menjadi seekor burung dan kembali terbang. Begitulah indahnya kehidupan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terdapat banyak lagi nikmat-nikmat syurga yang lain seperti bidadari dan sebagainya. Dan di sana ada nikmat yang Allah Ta'ala tidak memberitahunya. Bahkan para malaikat pun tidak mengetahuinya. Para nabi pun tidak mengetahui nikmat syurga yang Allah Ta'ala sediakan. Ada yang Allah Ta'ala sembunyikan. Nabi bersabda, yang mana hadis ini hadis qudsi, kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jal, a'dadtu li'ibadis salihin, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, apa yang mata tak pernah melihat, wala udhunun sami'at, apa yang telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, apa yang tak pernah terlintas di hati manusia. Itu ada satu nikmat. Allah Ta'ala firman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Difahami daripada ayat ini, maka tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada perkara yang menyedapkan mata, yakni sebagai balasan atas apa yang kamu lakukan. Itu ada nikmat khas yang Allah Ta'ala sembunyikan. Bagaimana nak tahu nikmat ni tuan-tuan? Kena masuk syurga dululah, barulah tahu. Sedangkan Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Dan ada nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga. Ini seperti mana yang dikhabarkan oleh Imam Abu Hanifah, Inna Allah Ta'ala yura fil akhirah wa yarahul mu'minun wa hum fil jannah. Allah Ta'ala itu dilihat pada hari akhirat dan dilihatnya oleh orang yang beriman sedang mereka di dalam syurga dengan mata kepala mereka sendiri, bila tashbihin, yakni tanpa Allah Ta'ala menyerupai makhluk, wala kaifiyatin, tanpa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat makhluk, wala kamiyatin, tanpa saiz, wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah, tanpa ada di antara Allah dan makhluk itu jarak. Jarak dekat tak ada, jarak jauh pun tak ada. Maka kata ulama, kata ulama, kalau ditanya seseorang itu kenapa nak masuk syurga, kita jawab kerana di dalamnya ada insan yang paling kita rindui, iaitu baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana kita nak masuk syurga? Yakni dengan kita mengikuti Nabi SAW. Ikut Nabi, nak ikut pada aspek apa? Kita ikut Nabi pada sudut akidahnya, ikut Nabi pada ibadahnya, fiqahnya, dan kita ikut Nabi pada tasawufnya, yakni melakukan perkara yang dibenarkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Kemudian tambahan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Paling penting daripada 3 perkara yang kita sebut, ikut Nabi pada akidahnya. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Tuhan yang wujud. Wujudnya tanpa permulaan, wujudnya tanpa pengakhiran, wujudnya tidak menyerupai makhluk. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai', dan dia tidak menyerupai segala sesuatu. Kata ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Dan Allah Ta'ala itu maha kaya daripada berhajat kepada segala sesuatu, sedangkan segala sesuatu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada bumi. Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada langit. Allah Ta'ala ciptakan arash, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada arash. Allah Ta'ala menciptakan tempat, menciptakan arah, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat dan arah. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kita, Allah ada tanpa tempat dan arah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini.
Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullah kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.